Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati penilai Dr. Mas Nobani binti Abdul Samah dan juga Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman, pensyarah-pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Muhammad Adib Syaifuddin bin Muhammad Win daripada unit Sains 1 akan membentangkan tajuk tesis yang telah dihasilkan oleh saya, iaitu kesan pembelajaran kooperatif terhadap aplikasi kenduri pelajar dalam mata pelajaran sains. Okay. Pensyarah pembimbing saya ialah Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail. Sebelum pergi lebih lanjut tentang kajian yang telah saya lakukan, inilah sedikit pengenalan tentang kajian yang telah saya lakukan. Okay. Yang pertama sekali ialah menurut Bohan pada tahun 2001, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran dalam kumpulan yang terbimbing. Okay. Manakala menurut Slavin pada tahun 1982 menyatakan bahawa pembelajaran kooperatif merupakan satu pendekatan pembelajaran yang mempunyai kelebihan kerana pelajar lebih berpeluang untuk memberikan idea, berbincang dan berinteraksi antara satu sama lain dan juga belajar melalui pengalaman sendiri. Davidson pada tahun 2015 membuat ringkasan terhadap kajian oleh pengasas pembelajaran kooperatif dan menyatakan bahawa lebih daripada 60% kajian tersebut menunjukkan pencapaian murid adalah jauh lebih baik dengan penggunaan pendekatan kooperatif berbanding dengan kaedah tradisional. Okay, kita lihat tentang aplikasi kendiri pula. Robinson dan juga George pada tahun 2013 menjelaskan bahawa aplikasi diri merujuk kepada keyakinan seseorang individu bahawa ia mampu melakukan sesuatu tugasan. Aplikasi kendiri didefinisikan sebagai keyakinan diri dan juga kepercayaan terhadap keupayaan seseorang terhadap perbuatannya dalam menyelesaikan sesuatu organisasi. Inilah kenyataan daripada Bandura pada tahun 1995. Okay. Bandura 1997 pula menyatakan bahawa jika seseorang individu mempunyai tahap aplikasi kendiri yang tinggi, ia akan menjurus kepada tahap motivasi yang tinggi dan juga cekal apabila dia menghadapi tugasan yang lebih sukar dan juga mencabar. Kita teruskan kepada penyataan masalah. Pelan Pembangunan Pelajaran Malaysia 2013-2025 mensasarkan bahawa bilangan pelajar yang berceburi bidang sains adalah sebanyak 60% berbanding bidang sastra sebanyak 40%. Inilah kenyataan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2013. Falsafah pendidikan kebangsaan pula ingin melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Okay. Namun, kebanyakan pelajar menganggap mata pelajaran sains ini merupakan satu mata pelajaran yang sukar. Hal ini menjadikan pelajar kurang meminati mata pelajaran sains di sekolah. Hal ini menyebabkan pelajar menjadi tidak fokus dan menunjukkan keputusan yang kurang memuaskan dalam peperiksaan, sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat yang lebih besar. Okay. Palazzola pada tahun 2016 mendedahkan bahawa terdapat hubungan positif antara pembelajaran kooperatif dan juga aplikasi kendiri dalam pembelajaran sains di sekolah rendah oleh guru-guru novis. Okay, maka kajian yang saya jalankan ini adalah untuk mengenal pasti tahap penerapan pembelajaran kooperatif agar masalah pembelajaran dalam sains boleh diselesaikan melalui peningkatan aplikasi kendiri pelajar. Sebenarnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Kajian ini adalah sangat penting bagi membantu Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyediakan satu garis panduan kepada guru-guru sains, dalam reka bentuk PDPC sains di sekolah rendah. Seterusnya ialah membantu Institut Pendidikan Guru untuk merangka program-program yang sesuai untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan juga kemahiran siswa guru terhadap pembelajaran kooperatif sebelum mereka masuk ke alam pekerjaan. Yang ketiga ialah membantu guru meningkatkan kefahaman tentang kepentingan penerapan pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan efikasi kendiri pelajar di sekolah. Terdapat 3 objektif dalam kajian yang saya lakukan. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru di sekolah. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti hubungan
antara kesan pembelajaran kooperatif dan juga efikasikan diri pelajar dalam aspek minat, motivasi dan juga sikap. Yang ketiga ialah untuk mengenal pasti perbezaan lokasi sekolah dan juga tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif dalam bilik belajar. Persoalan kajian yang timbul dalam kajian yang saya lakukan ialah yang pertama, apakah tahap pengetahuan dan juga tahap kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif di sekolah. Yang kedua ialah adakah terdapat hubungan antara kesan pembelajaran kooperatif terhadap efikasikan diri pelajar dalam aspek minat, motivasi dan juga sikap. Yang ketiga ialah apakah terdapat perbezaan antara lokasi sekolah dan juga tahap pengetahuan dan kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif. Okay. Antara hipotesis kajian yang saya cadangkan pada awal-awal kajian, iaitu yang pertama sekali ialah guru sains mempunyai tahap pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi dalam penerapan pembelajaran kooperatif di sekolah. Yang kedua ialah terdapat hubungan yang signifikan antara kesan pembelajaran kooperatif dan juga perkembangan efikasikan diri pelajar dalam aspek minat, motivasi dan juga sikap. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga ialah terdapat perbezaan antara lokasi sekolah, iaitu dalam bandar ataupun luar bandar, terhadap tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif di sekolah. Inilah dapatan kajian lalu. Okay. Antara dapatan kajian dalam negara iaitu menurut kajian Nozaini pada tahun 2014 mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara lokasi sekolah dan juga tahap penerapan pembelajaran kooperatif di sekolah menengah. Okay. Yang kedua ialah Roslina pada tahun 2002 mendapati bahawa terdapat hubungan yang tinggi antara sikap minat pelajar dengan kesan pembelajaran kooperatif di sekolah. Seterusnya ialah hasil dapatan kajian oleh Muhammad bin Saim pada tahun 2002 mendapati bahawa terdapat perbezaan antara lokasi sekolah dan juga tahap pengetahuan dan kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif. Namun, tahap penlibatan pelajar dalam pembelajaran kooperatif dalam bandar adalah lebih tinggi berbanding luar bandar. Inilah kajian bagi luar negara pula. Kajian Palazzola pada tahun 2016 mendedahkan terdapat hubungan positif antara pembelajaran kooperatif dan efikasikan diri dalam pembelajaran sains di sekolah oleh guru-guru novis. Inilah kerangka konseptual yang telah saya hasilkan, iaitu pengetahuan dan juga kemahiran guru digunakan akan memberi kesan terhadap penerapan pembelajaran kooperatif dalam PDPC, dan ia akan memberi kesan kepada pembelajaran efikasi, perkembangan efikasikan diri pelajar, iaitu dalam aspek minat, motivasi dan juga sikap. Inilah metodologi kajian yang telah saya hasilkan. Okay, kaedah yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Okay. Mereka bentuk kajian ialah bukan eksperimental, iaitu dengan menggunakan kajian tinjauan. Okay, pemilihan responden dan juga peserta kajian. Okay, kaedah persampulan bertujuan digunakan, iaitu hanya guru sains sahaja yang yang diambil sebagai populasi dan juga sampel. Okay, populasi bagi kajian saya ialah guru sains di Kuala Nerus daripada 28 buah sekolah, seramai 75 orang guru sains. Okay. Dan sampel yang diambil untuk kajian ini ialah 75 orang guru sains di Kuala Nerus. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data diperoleh dengan kerjasama guru untuk mengisi borang soal selidik yang dihasilkan dengan menggunakan Google Forms dan disebarkan melalui aplikasi WhatsApp. Kesahan yang digunakan ialah kesahan kandungan, iaitu penilaian daripada pakar bidang, dan juga kesahan muka, iaitu dengan menggunakan persetujuan daripada penilai. Okay. Kebolehpercayaan yang saya dapat dengan menggunakan kajian rintis ialah 0.863, iaitu alpha indeks alpha Combash, iaitu pada tahap yang tinggi, dan ia juga disahkan oleh pakar bidang. Populasi yang saya ambil untuk kajian saya ialah 75 orang guru sains di daerah Kuala Nerus.
Namun sampel yang digunakan dalam kajian saya ialah 75 orang guru sains yang mewakili daerah Kuala Nerus, kerana kesemua guru sains tersebut menjawab dan juga menghantar soal selidik yang telah saya sebarkan. Untuk bahagian instrumen, instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah soalan selidik yang mengandungi 5 bahagian, iaitu bahagian A, B, C, D dan juga E. Bagi bahagian A, item yang diuji ialah tentang demografi responden yang mengandungi 8 kandungan. Bagi bahagian B, iaitu untuk menguji tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif, terdapat 2 sub-item dalam item ini, iaitu pengetahuan guru dan juga kemahiran guru, di mana setiap satu sub-item mempunyai 4 soalan. Bagi bahagian C adalah untuk menguji tahap efikasikan diri dalam aspek minat yang mengandungi 5 soalan. Bagi bahagian D, tahap efikasikan diri dalam aspek motivasi yang mengandungi 10 soalan. Dan juga bagi bahagian E, iaitu untuk menguji tahap efikasikan diri murid dalam aspek sikap, iaitu sebanyak 5 soalan. Okay. Instrumen ini disebarkan kepada guru dan ditanyakan tentang perkembangan murid dalam kelas mereka. Bagi tujuan penyelidikan, soalan selidik ini diubah suai daripada Mathematics Attitude Scale ataupun MAS oleh Feynman Schumann pada tahun 1976 dan juga Student Study Skills and Self-Efficacy Inventory SESS oleh Raymond D. Barclays pada tahun 2007. Soalan selidik ini diguna pakai bagi menguji kesan pembelajaran kooperatif dan juga tahap efikasikan diri pelajar dalam aspek motivasi, minat dan juga sikap. Seterusnya kita beralih kepada prosedur kajian. Yang pertama sekali ialah dengan mengenal pasti masalah dan juga menetapkan objektif kajian. Masalah pelajar dalam mata pelajaran sains cuba dikenal pasti dan juga diselesaikan dengan membuat kajian tentang pembelajaran kooperatif. Yang kedua ialah penghasilan instrumen kajian. Instrumen kajian dihasilkan bagi mendapatkan maklumat berkaitan kajian yang ingin dijalankan dengan menggunakan Google Forms selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Seterusnya ialah dengan pengumpulan data. Instrumen yang telah dihasilkan disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Telegram. Seterusnya data dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 26.0. Dengan merujuk data kajian yang diperolehi dan telah dianalisis, pembincangan dan juga cadangan telah dikemukakan bagi menyelesaikan masalah pembelajaran. Seterusnya kita beralih kepada kaedah menganalisis data. Terdapat 2 cara menganalisis data dalam kajian yang telah dijalankan, iaitu analisis deskriptif dan juga analisis disinferensi. Analisis deskriptif digunakan untuk mengenal pasti kekerapan, peratusan dan juga mean, manakala analisis inferensi digunakan untuk mengenal pasti hubungan dan juga perbezaan signifikan. Dalam kajian ini, ujian korelasi Pearson dan juga ujian T digunakan. Bagi analisis deskriptif digunakan untuk mengenal pasti profil responden dan juga tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif. Aspek mengenal pasti hubungan kesan pembelajaran kooperatif terhadap efikasikan diri pelajar dan juga perbezaan lokasi dan juga tahap kemahiran dan juga pengetahuan guru tentang pembelajaran kooperatif dianalisis dengan menggunakan analisis inferensi. Setelah data dianalisis, ini ialah tentang profil responden yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Merujuk kepada jantina responden, 22% responden terdiri daripada lelaki, manakala 53% terdiri daripada perempuan. Bagi kumpulan umur responden, 10.7% adalah daripada 21 hingga 30 tahun, 12% adalah daripada umur 31 hingga 40 tahun, 50% adalah daripada kumpulan umur 41 hingga 50 tahun, manakala 25.3% adalah daripada kumpulan umur 51 hingga 60 tahun. Seterusnya ialah peratusan bilangan lokasi sekolah. Okay, terdapat 52% responden mengajar di daerah
mengajar di luar bandar, manakala 48% mengajar di dalam bandar. Inilah data untuk menjawab persoalan objektif 1, iaitu apakah tahap pengetahuan dan kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif di sekolah. Bagi pemboleh ubah pengetahuan, iaitu soalan P1 hingga soalan B4, nilai min yang diperoleh ialah 4.07, 3.89, 4.0, 3.96, iaitu semuanya berada pada tahap yang tinggi, merujuk kepada Chua Yan Piao pada tahun 2006. Manakala bagi aspek kemahiran, iaitu soalan B5 hingga B8, masing-masing mencatatkan nilai min 3.89, 3.96, 3.97 dan juga 3.69. Okay. Bagi pemboleh ubah kemahiran, setiap soalan turut mempunyai tahap yang tinggi. Jadi kesimpulan yang boleh dilakukan ialah tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif adalah pada tahap yang tinggi. Bagi menjawab persoalan kajian kedua, iaitu apakah terdapat hubungan antara kesan pembelajaran kooperatif terhadap efikasi diri pelajar. Okay, saya menggunakan ujian korelasi Pearson yang boleh menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah. Bagi aspek minat, korelasi Pearson mencatatkan nilai 0.801 dengan nilai signifikan 0.000, manakala bagi aspek motivasi, korelasi Pearson mencatatkan nilai 0.868 dengan nilai signifikan 0.000, dan juga bagi aspek sikap, korelasi Pearson mencatatkan nilai 0.787 dengan nilai signifikan 0.000. Okay. Daripada jadual tersebut, saya boleh menyimpulkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan yang kuat antara kesan pembelajaran kooperatif terhadap efikasi diri pelajar dalam aspek minat, motivasi dan juga sikap dalam mata pelajaran sains. Ini membolehkan saya menyatakan bahawa hipotesis kedua saya diterima. Hari ini akan diterangkan dengan lebih lanjut di bahagian perbincangan. Bagi jawapan kepada persoalan ketiga, iaitu apakah terdapat perbezaan antara lokasi sekolah dengan tahap pengetahuan dan kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif di sekolah. Okay. Dalam analisis dengan menggunakan SPSS versi 26.0, saya mencari perbezaan antara lokasi sekolah dalam bandar dan juga luar bandar terhadap tahap pengetahuan dan juga kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif di sekolah. Okay. Daripada analisis yang dijalankan, nilai min bagi kawasan dalam bandar mencatatkan nilai 3.9514, manakala nilai min bagi luar bandar mencatatkan nilai 3.9103. Perbezaan min bagi dalam bandar dan juga luar bandar adalah 0.0411, iaitu sangat rendah perbezaan minnya. Okay. Daripada ujian T yang dijalankan, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0.460. Menurut Yusri Ibrahim pada tahun 2010 menyatakan apabila nilai min signifikan adalah lebih tinggi daripada 0.05, maka tidak terdapat perbezaan signifikan antara dua pemboleh ubah. Merujuk kepada jadual ujian T yang telah dianalisis, maka dapat saya simpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara lokasi sekolah dan juga tahap pengetahuan dan kemahiran guru tentang pembelajaran kooperatif di sekolah. Seterusnya ialah pada bahagian perbincangan, iaitu bagi persoalan 1, data yang diperoleh adalah nilai min keseluruhan bagi tahap pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh adalah lebih tinggi daripada 3.66. Maka menurut Chua Yan Piao pada tahun 2006 menyatakan bahawa interpretasi bagi min antara 3.67 hingga 5.00 adalah pada tahap yang tinggi. Bagi persoalan kedua, nilai signifikan bagi keseluruhan item adalah 0.00 dengan keyakinan sebanyak 99%. Perkali Pearson menunjukkan 0.801 bagi aspek minat, 0.868 bagi motivasi dan juga 0.787 bagi aspek sikap. Okay. Menurut Yusri Ibrahim pada tahun 2010 menyatakan bahawa nilai indeks korelasi antara 0.71
dan 0.90 adalah pada tahap yang kuat dan nilai indeks korelasi antara 0.91 hingga 1.00 adalah sangat kuat. Bagi persoalan ketiga, nilai min bagi lokasi bandar adalah 3.9514, manakala lokasi luar bandar adalah 3.9103 dengan perbezaan antara kedua-dua min adalah 0.0411. Nilai signifikan bagi item adalah 0.460. Jadi menurut Yusri Ibrahim pada tahun 2010 menyatakan bahawa nilai signifikan yang melebihi 0.05, maka tiada perbezaan yang signifikan antara dua pemboleh ubah tersebut. Maka pada bahagian kesimpulan, saya akan menyatakan tentang hipotesis yang telah saya hasilkan. Bagi hipotesis 1, tahap penerapan pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru di sekolah adalah pada tahap yang tinggi, maka hipotesis yang telah dihasilkan diterima. Bagi persoalan kedua dan juga hipotesis kedua, terdapat hubungan signifikan yang kuat antara kesan pembelajaran kooperatif dan juga efikasi kendiri pelajar. Maka bagi hipotesis kedua ini juga diterima. Bagi hipotesis dan persoalan ketiga, iaitu tiada perbezaan yang signifikan antara lokasi sekolah terhadap tahap pengetahuan dan kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif di sekolah. Bagi hipotesis ini telah ditolak kerana saya menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara lokasi sekolah dan juga tahap pengetahuan dan kemahiran guru berkaitan pembelajaran kooperatif di sekolah. Seterusnya ialah bahagian cadangan. Saya mencadangkan bahawa pihak-pihak berkenaan mewujudkan bengkel yang bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran bagi mengendalikan pembelajaran kooperatif dengan lebih efisien dalam kalangan guru di sekolah. Seterusnya ialah dengan merangka aktiviti yang melibatkan pembelajaran kooperatif dalam PDPC di sekolah agar model insan dapat dibentuk. Guru juga perlu memfokuskan pelajar yang mempunyai efikasi kendiri yang rendah dan juga meningkatkan yang sederhana dengan penerapan pembelajaran kooperatif. Implikasi kajian yang pertama ialah bagi pihak sekolah. Pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran sains. Antara peranan pihak sekolah adalah dengan menyediakan fasiliti yang lengkap bagi penerapan pembelajaran kooperatif dalam bilik belajar. Pihak sekolah turut perlu memantau pelaksanaan pembelajaran kooperatif dalam kalangan guru agar murid dapat meningkatkan efikasi kendiri dengan lebih baik. Bagi implikasi terhadap guru, guru ini merupakan penggerak utama khususnya guru sains dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dalam bilik belajar. Guru perlu mengikuti bengkel dan latihan dalam perkhidmatan yang melibatkan peningkatan kemahiran dan juga pengetahuan tentang pembelajaran kooperatif. Inilah kenyataan daripada Shell pada tahun 2014. Dengan pengetahuan dan kemahiran tinggi dalam kalangan guru, modal insan mampu menyelesaikan masalah dan berguna kepada negara dapat diwujudkan. Inilah kenyataan daripada McGraw pada tahun 2013. Itu sahaja perbentangan daripada saya. Terusnya kita berpindah kepada sesi soal jawab.